Alhamdulillah, kita dapat tuan-tuan boleh dengar dengan jelas ya, insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih tuan rumah kita Ustaz Rashidi, saudara Muhammad Syafiq, terima kasih. Okey. Baik, saya ulang baliklah apa yang telah saya mukadimahkan sebentar tadi, insya-Allah ya. Baik. Alhamdulillah, pertamanya kita rafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini. Kita dapat bersama-sama dalam siri kuliah pengajian kita lah berkaitan dengan kitab yang bakal kita bincangkan bermula pada malam ini, iaitu Mukhtasar Ilmu Falak pada menyatakan asas ilmu falak, insya-Allah. Dan Alhamdulillah, saya mengucapkan terima kasih banyaklah kepada sahabat saya Al-Fadhil Ustaz Rashidi, mewakili Jabatan Mufti Negeri Sembilan, dan khususnya kepada bahagian falak dan semua maklumat Jabatan Mufti Negeri Sembilan atas kesempatan yang diberikan bersama-sama pada malam ini dan juga pada malam yang insya-Allah akan dijadualkan dan ikutkan jadual kita tuan-tuan, pada hari Sabtu, jam 9.30 malam insya-Allah sehinggalah 10.30. Jadi Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada inisiatif yang telah dijalankan oleh bahagian falak dan semua maklumat Jabatan Mufti Negeri Sembilan, yang juga memberikan sedikit ruang lah kepada kami untuk membincangkan, untuk kita diskusi buku yang telah kami usahakan ini, bersama-sama juga dengan dengan para alim ulama yang lain, dan juga mengisi ruang-ruang kuliah yang telah disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sembilan. Moga-moga insya-Allah dapat memberikan yang terbaik kepada kita dalam tempoh PKP ini, insya-Allah. Baik. Jadi insya-Allah tuan-tuan, pada malam ini saya akan memukadimahkan saja terlebih dahulu pada malam ini buku yang saya rasa telah pun diiklankan lebih awal oleh Urustia, iaitu buku Mukhtasar Ilmu Falak, insya-Allah, yang dikarang oleh kami, insya-Allah. Dan buku ini diterbitkan oleh Baitul Hikmah. Dan sebenarnya kalau tuan-tuan yang ada memiliki buku versi underground sebelum ini, kalau saya dapat tunjukkan, antara contohnya inilah buku Mukhtasar Ilmu Falak yang telah kami terbitkan terlebih dahulu sebelum ini, dengan warna putih dan juga warna biru, warna putih dan warna biru, dengan tajuk yang lebih kurang sama juga, iaitu Mukhtasar Ilmu Falak. Hampir lebih kurang samalah isi kandungannya. Jadi kalau tuan-tuan yang ingin memiliki buku ini, insya-Allah lah boleh berhubung bersama pihak penerbit, iaitu Baitul Hikmah, ataupun boleh berhubung dengan pihak Urustia, ataupun insya-Allah dengan kami sendirilah sebagai penulis, untuk mungkin kita dapat berkongsi bersama tuan-tuan buku ini dan dapat kita baca bersama-sama pada masa-masa yang akan datang, insya-Allah. Baik. Tuan-tuan, kalau sekiranya tuan-tuan dah ada memiliki buku ini, maka tuan-tuan boleh rujuk kepada mukadimah buku ini, insya-Allah. Pada malam ni saya hanya akan memukadimahkan sahaja buku ini terlebih dahulu, kerana ada beberapa perkara yang ingin saya kongsikan bersama mengenai latar belakang buku ini, dan ada insya-Allah perkongsian-perkongsian yang mungkin tak sempat kami masukkan di dalam buku ini, ya. Baik, dan sementara itu, kalau sekiranya tuan-tuan ada apa-apa soalan, boleh nyatakan di ruangan komen, dan insya-Allah kalau sempat saya akan baca. Dan insya-Allah kuliah kita ini akan berlangsung selama sejam lah, maknanya daripada 9.30 tadi, dan insya-Allah pada 10.30 malam insya-Allah kita akan berhenti. Okey, di sini ada beberapa soalan lah yang saya komen terlebih dahulu. Tuan-tuan, ada PDF kitab. Buku ini diterbitkan oleh Baitul Hikmah, dan belum lagi diterbitkan secara PDF. Namun kalau tuan-tuan nak membeli dalam, saya rasa dalam Shopee pun ada, ataupun boleh melalui Facebook. Okey, baik. Jadi tuan-tuan, kalau sekiranya kita boleh lihat dulu pada mukadimah buku ini, iaitu pada halaman yang pertama, yang kami mukadimahkan buku ini dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani. Segala pujian yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat yang diberikan. Selawat dan salam atas junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah tuan-tuan, kami mengucapkan banyak-banyak syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala
kerana dapat menerbitkan ataupun berkongsi buku ini, dan juga ada beberapa buku lain juga kami terbitkan, alhamdulillah. Dan apa yang lebih penting adalah supaya buku ini dapat memberikan suatu panduan, memeriahkan lagi ruang perbincangan ilmu falak di negara kita ini, insya-Allah. Baik. Dan kami namakan buku guru kami ini sebagai Mukhtasar Ilmu Falak. Mukhtasar Ilmu Falak yang bermaksud ringkasan ilmu falak. Jadi kalau kita lihat nama tajuk buku ini Mukhtasar, iaitu ringkasan, memberi makna bahawa buku ini hanyalah rumusan ataupun sedikit maklumat yang kami cuba kongsikan bersama. Sementara ada lagi buku-buku yang membincangkan berkaitan ilmu falak ini dengan lebih luas, lebih mendalam, dan kita namakan sebagai Mukhtasar, bukan Al-Mukhtasar, kerana banyak lagi buku-buku yang juga membincangkan ilmu falak ini secara ringkas. Dan alhamdulillah buku ini dapat diterbitkan sebagai salah satu daripada buku yang dapat mengisikan sedikit ruang lah untuk mereka yang mencari buku-buku berkaitan ilmu falak, insya-Allah. Dan sedikit latar belakang lah bagaimana kami boleh menerbitkan buku ini. Sebenarnya buku ini adalah hasil daripada ringkasan nota-nota kuliah yang telah pun kami jalankan di masjid-masjid dan surau-surau. Kerana ketika diminta untuk mengajar masjid dan juga surau untuk berkongsi sedikit berkaitan dengan ilmu falak, kami dapati bahawa waktu itulah ada buku-buku yang ada di dalam pasaran, tetapi mungkin tak berapa sesuai untuk kita baca ataupun jadikan sebagai suatu muqarrar ataupun suatu syllabus untuk diajar di masjid dan juga surau. Kerana itulah kami cuba untuk menulis ataupun menyusun, bukan menulis dan menyusun balik daripada beberapa buku-buku yang insya-Allah akan saya kongsikan bersama pada malam ini. Dan alhamdulillah lahirlah buku Mukhtasar Ilmu Falak ini, insya-Allah. Baik. Dan antara lainnya adalah daripada bahan bacaan ataupun buku ini juga, kami harapkan supaya dia bukan sahaja dapat dibaca, kalau boleh buku ini insya-Allah moga-moga dapat dibaca ataupun dijadikan syllabus untuk mengajar falak, sama ada di masjid ataupun di surau. Bahkan juga boleh menjadi bacaan umum bagi mereka yang mencari panduan ataupun mencari rujukan berkaitan ilmu falak dengan secara ringkas. Baik. Dan kalau kita lihat bahawa tumpuan kepada buku Mukhtasar Ilmu Falak ini adalah berkaitan dengan ilmu falak yang mana ianya rapat dengan kehidupan kita sebagai seorang Muslim. Tak dapat kita nafikan bahawa ilmu falak ini sebagai satu ilmu yang menjadi suatu ilmu yang setiap hari kita akan berhadapan dengan ilmu ini, walaupun sama ada kita sedar ataupun tidak sedar. Dan dalam buku ini insya-Allah kami akan kongsikan beberapa perkara khususnya berkaitan dengan ibadat, untuk kita sama-sama lihat bagaimanakah kaitannya ilmu falak ini dalam kehidupan kita. Dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam buku ini juga kami cuba mengutamakan ataupun meng-highlightkan sumber-sumber daripada kitab-kitab turas. Contohnya bila kita membincangkan berkaitan dengan pentakrifan ilmu falak, dan juga bila membicarakan tentang perkembangan ilmu falak, dan juga perbahasan-perbahasan berkaitan dengan waktu solat, kaedah-kaedah pengukuran waktu solat, arah kiblat, takwim, gerhana dan sebagainya. Kami cuba meng-highlightkan sumber-sumber daripada kitab-kitab turas ataupun tulisan daripada para ulama ataupun alim ulama falak, untuk yang menjadi sumber utama kami dalam mengarang kitab ini. Cuma kami tidak menolak kalau sekiranya ada ataupun ada keperluan untuk merujuk kepada sumber-sumber lain, kami masukkan juga di sini. Tapi yang paling utama adalah untuk buku ini memperkenalkan buku-buku yang para pembaca ataupun para pendengar boleh melihat lebih lanjut di dalam pembacaan-pembacaan yang lebih tinggi ataupun lebih mendalam berkaitan dengan isu-isu yang nak kita kongsikan bersama pada malam ini. Jadi tuan-tuan, pada malam ini saya cuba nak berkongsilah antara buku-buku yang menjadi rujukan daripada kitab ataupun daripada buku yang kami karang ini, Mukhtasar Ilmu Falak. Kerana buku ini tuan-tuan, kami karang hanya dalam bentuk bukanlah bentuk buku ilmiah,
maka tidak ada nota kaki dekat bawah tu, hanya disebutkan dalam diselitkan dalam dalam perenggan-perenggan buku-buku yang telah pun kami rujuk. Dan antara buku-buku yang menjadi sumber rujukanlah kepada penulisan buku ini, antara kitab fiqh yang cukup penting saya rasa dalam pengajian ilmu falak adalah kitab Sabilul Muhtadin. Kitab Sabilul Muhtadin ini saya rasa kitab yang cukup hebat, yang dikarang oleh Syekh Arsyad Banjari, satu kitab yang menjadi rujukan besar bagi kita di Malaysia atau Nusantara ini, kerana dikarang oleh seorang ulama yang cukup hebat, yang alim dalam pelbagai bidang fiqh dan pelbagai lagi, termasuklah juga dalam perbahasan ilmu falak. Dan saya merujuk kepada buku ini juga adalah hasil daripada apa yang telah diberikan komen oleh Profesor Mada Dr. Baharudin Zainal, mengatakan bahawa kitab Sabilul Muhtadin ini adalah satu kitab fiqh yang sangat kata apa, dari sudut ilmu falaknya sangat tinggi, sangat tinggi. Dan kalau kita baca dalam buku tentang biografi, Syekh Arsyad Banjari juga membuktikan bahawa beliau sebenarnya adalah seorang yang alim juga dalam bidang dunia falak. Jadi ini antara kitab lah yang kami jadikan sebagai sumber rujukan dalam membincangkan berkaitan ilmu falak dalam buku ini. Dan juga ada beberapa buku lain lah yang menjadi rujukan. Antaranya kitab yang tak ada di sini adalah kitab Khulasah Al-Wafiyah. Khulasah Al-Wafiyah. Kitab Khulasah Al-Wafiyah ini adalah satu kitab yang dikarang oleh Syekh Umar Al-Jilani, satu kitab falak yang membincangkan tentang bahagian-bahagian pentakrifan ilmu falak, dan juga membincangkan ilmu falak ini dari sudut waktu solat, arah kiblat dan sebagainya, termasuk juga gerhana. Dan saya rasa buku ini juga penting bagi penggemar-penggemar ataupun pengkaji-pengkaji ataupun kepada penuntut-penuntut ilmu yang nak mendalami ilmu falak, supaya dapat membaca ataupun merujuk kepada kitab Khulasah Al-Wafiyah. Kitab ini dikarang oleh Syekh Umar Al-Jilani daripada Indonesia. Dan ada satu lagi kitab juga menjadi rujukan kami adalah kitab Sulam An-Nayyiraini yang dikarang oleh Syekh Mansur Batawi. Ini adalah kitab yang membicarakan berkaitan dengan gerhana. Gerhana, insya-Allah pada penghujung bab nanti baru kita akan sentuh tentang gerhana. Baik. Dan antara kitab lain juga yang menjadi rujukan kepada buku ini, selain daripada kitab-kitab turas yang telah pun saya sebutkan dan insya-Allah akan saya cuba kongsikan nanti, juga saya rasa antara kitab ataupun buku yang moden lah, yang dikarang oleh guru kami Profesor Mada Dr. Baharudin, iaitu Pengenalan Ilmu Falak. Ini buku yang awal diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka berkaitan dengan pengenalan ilmu falak, dan kata Cikgu Bahar, ini qaul qadim. Ini qaul qadim, jadi qaul jadid pula. Tapi saya tak pasti di mana qaul jadidnya itu. Tapi buku ni saya rasa satu buku yang sangat penting lah bagi mereka nak mengkaji ataupun nak mempelajari ilmu falak. Satu buku yang sangat penting untuk kita sama-sama lihat. Dan antara buku lain juga yang ada yang saya bawa juga di sini, tunjukkan di sini adalah tentang minta maaf. Okey, ini adalah versi buku yang saya telah fotokopi, iaitu Takwim Hijriah Khairiyah. Takwim Hijriah Khairiyah yang dikarang oleh Tuan Haji Omar Khair Muhammad Taib, Tuan Haji, ataupun kita kenal sebagai Pak Khair. Yang mana buku ini adalah buku berkaitan dengan takwim, buku berkaitan dengan takwim. Jadi saya ada versi photostat di sini, fotokopi, dan saya banyak merujuk kepada ini kerana saya ada satu lagi versi yang versi asal, yang buku ini sebenarnya ataupun diterbitkan oleh UKM pada tahun 1987, dan alhamdulillah saya pun dapat versi asalnya itu. Tapi saya, oleh kerana saya rasa terlalu berharga, jadi saya tak terlalu membilik sangat buku yang asal tu. Saya rujuk yang versi photostat ni, kerana kalau rosak pun maknanya boleh taklah orang kata apa, rugi sangat, kerana ada yang versi asal itu. Dan takwim ini, buku ini tentang satu buku yang sangat baik untuk kita baca, khususnya kalau kita nak buat kajian tentang perbahasan berkaitan dengan takwim. Baik. Dan juga tuan-tuan, dalam buku ini juga kami masukkan beberapa manuskrip ataupun jadual-jadual falak. Antaranya seperti mana yang kita akan bincangkan nanti berkaitan dengan takwim, iaitu jadual Natijatul Daimah, dan juga jadual yang diberikan oleh sahabat saya,
yang tidak ada nama sebenarnya di situ, tapi pada jadual itu disebut sebagai kaedah mencari awal bulan Hijri yang disusun oleh Tuan Guru Haji Nasaruddin, yang tadi kita jadual Natijatul Daimah tadi dikarang oleh Tuan Guru Haji Umar Yusof daripada Sungai Bakap. Jadi dua manuskrip ini ataupun dua jadual ini insya-Allah akan kita bincangkan di dalam buku kita ini dalam tajuk takwim. Dan juga tuan-tuan, kami sebagai anak-anak murid juga kepada Al-Falil Tuan Guru Haji Hanafiah bin Abdul Razak, kami cuba untuk masukkan juga di dalam buku ini catatan-catatan pengajian-pengajian kami dengan beliau adalah sikit-sikit berkaitan dengan nota-nota yang boleh kita masukkan di dalam buku ini, terutama berkaitan dengan waktu solat, arah kiblat, takwim dan juga gerhana, yang insya-Allah akan kita bincangkan nanti pada masa-masa yang akan datang. Dan ada juga beberapa buah buku yang saya kira penting juga kalau sekiranya saya perlu tunjukkan, kerana ini sebahagian daripada buku-buku juga menjadi rujukan kami dalam menulis ini. Antaranya adalah buku Ilmu Falak yang ditulis oleh Pak Kiai Dr. Haji Ahmad Izzuddin, pensyarah daripada Universiti Islam Negeri Semarang di Indonesia. Saya rasa buku ini juga satu buku yang sangat baik untuk kita baca dan sangat baik untuk kita sama-sama menelaah kalau sekiranya perbincangan lanjut nak kita buat dalam perbahasan ilmu falak, juga membincangkan berkaitan dengan rubuk-rubuk ataupun perbahasan-perbahasan berkaitan ilmu falak dari sudut waktu solat, arah kiblat dan sebagainya. Dan tuan-tuan, saya ingin kongsikan ada satu buku lagi dalam bahasa Arab, satu buku yang cukup menarik tuan-tuan, iaitu Al-Ma'ajirul Fiqhiyah wal Falakiyah fi A'dad At-Taqawim Al-Hijriyah. Ini buku ini tuan-tuan. Buku ini sangat menarik kerana dalam buku ini dibincangkan berkaitan dengan hukum-hukum fiqh dalam madhab, berkaitan dengan waktu solat dan arah kiblat, dan juga berkaitan dengan hilal. Dan juga dalam buku ini ada dinyatakan tentang kaedah-kaedah tradisional yang dilaksanakan ataupun dilakukan oleh orang Arab. Bagaimana mereka menentukan waktu asar, bagaimana mereka menentukan waktu zuhur, ada disebutkan dalam buku ini. Dan saya kira buku yang sangat baiklah untuk kita sama-sama baca kalau sekiranya tuan-tuan berminat untuk mendalami ilmu falak secara lebih lanjut dan sebagainya. Dan di sini ada satu lagi buku tuan-tuan. Minta maaf saya bukan jual buku ni. Baik, ini buku Sang Nabi Pun Berputar. Baca tajuk ini pun dah catchy. Kita dapat lihat bahawa buku ni sebenarnya menceritakan tentang peristiwa kiblat, menceritakan tentang sejarah kiblat. Dan buku ini sebenarnya juga membincangkan berkaitan dengan kiblat dari sudut ilmu falak, ada dimasukkan juga. Sangat menarik untuk kita sama-sama baca. Dan inilah sebahagian daripada buku-buku yang menjadi rujukanlah dalam kitab ataupun dalam buku yang kami susun ini, Muqaddimah ataupun dalam buku Mukhtasar Ilmu Falak, insya-Allah. Baik. Jadi tuan-tuan, kalau dilihat buku ini kami susun dalam 5 bab dalam 5 bab. Jadi kalau perbahasan yang pertama, dalam bab yang pertama, kami memasukkan tajuk berkaitan dengan pengenalan ilmu falak, pengenalan ilmu falak. Dan saya rasa mana-mana perbahasan sekalipun lah, kalau berkaitan apa pun, maknanya kita akan masukkan dulu ataupun kita akan membincangkan dulu berkaitan dengan pengenalan ilmu falak. Kerana ilmu falak ini kalau diikutkan perbahasannya luas, perbahasannya luas, tetapi kami kecilkan skop yang ingin dibawa dalam buku ini hanyalah berkaitan dengan perbahasan ilmu falak dengan ibadat sahaja, berkaitan dengan waktu solat, arah kiblat, berkaitan dengan hilal, takwim dan juga berkaitan dengan gerhana, insya-Allah. Dan kerana kalau kita lihat juga kita nak cuba membawa buku ini ataupun membawa perbahasan ilmu falak ini supaya kita dapat merujuk kepada Al-Quran dan juga hadis. Kerana tuan-tuan, pengalaman kami dalam membaca ataupun dalam mengajar ilmu falak di masjid ataupun di surau, mula-mula tu masyarakat dia agak pelik kerana kita membincangkan berkaitan ilmu falak ini, yang bila kita muqaddimahkan ilmu falak itu berkaitan dengan perjalanan matahari, bintang, perjalanan bulan, bagaimana langit ini berfungsi siang dan malam. Maka kadang-kadang rasa pelik
Mungkin di beberapa tempat di Malaysia ni mungkin pengajian-pengajian yang berkaitan ini boleh diterima dengan baik. Namun tuan-tuan, mungkin ada beberapa tempat yang kita kena asaskan dulu perbahasan ini kepada Quran dan juga hadis. Kerana bila kita lihat kepada perbahasan, kita sandarkan kepada Quran dan hadis, maka ketika itu lebih mudah untuk masyarakat ataupun para jemaah menerima bahawa perbincangan berkaitan ilmu falak ini ada asasnya dalam Islam. Ada asasnya dalam Islam. Baik, dan kemudian juga dalam perbahasan buku ini dalam bab yang pertama, kami nyatakan juga tentang kepentingan ilmu falak ini dari sudut pandangan para ulama, di mana kedudukan ilmu falak ini sama ada dia terletak pada kedudukan ilmu yang daruriyat ataupun hajiyat ataupun tahsiniyat. InsyaAllah kita akan bincangkan. Dan juga ada kami masukkan bagaimana perkembangan ilmu falak ini dari sudut tamadun-tamadun dunia, yang dalam buku Cikgu Bahar disebutkan bahawa bagaimana ilmu falak ini disebut sebagai the queen of science, Ummul Ulum. Maka kita dapat lihat bahawa ilmu falak ini adalah sebagai suatu ilmu yang diwarisi daripada tamadun-tamadun terdahulu. Maka secara ringkasnya kami cuba masukkan perbahasan-perbahasan berkaitan dengan ilmu falak dari sudut tamadun-tamadun yang lalu, sehinggalah kepada sedikit kami masukkan bagaimana ilmu falak ini berkembang dalam tamadun orang-orang Melayu juga, yang mana ada kami masukkan ataupun kami rujuk kepada buku yang ditulis oleh yang berbahagia Profesor Dr. Mak Rofa berkaitan dengan etnomantik, mantik dan etnomantik, buku tersebut. Baik, itu berkaitan dalam bab pertama yang membicarakan tentang skop ataupun pentarifan ilmu falak itu, dan kita akan bezakanlah bagaimana ilmu falak itu dengan ilmu tanjim, ilmu falak itu dengan beberapa ilmu-ilmu yang lain. Dan insyaAllah moga-moga dapat memberikan satu pengkelasan dari sudut pentarifan yang jelas kepada pembaca, insyaAllah. Baik, dalam bab yang kedua, barulah kita akan masuk di dalam perbahasan ilmu falak berkaitan dengan fiqh dan juga falak, iaitu berkaitan dengan waktu solat. Waktu solat, seperti mana kita tahu bahawa solat ini adalah perbahasan fiqh. Solat ini adalah perbahasan fiqh. Cuma bila membincangkan tentang beberapa syarat berkaitan dengan solat, antaranya adalah berkaitan dengan waktu solat. Maka waktu solat ini perbahasannya dapat kita sempurnakan dengan membincangkan berkaitan dengan ilmu falak. Maka tuan-tuan, di dalam perbahasan ini ada kami masukkan berkaitan perbahasan waktu solat, dan memukadimahkan perbincangan waktu solat itu ada kami masukkan tentang sejarah solat itu sendiri dengan secara ringkas, gunanya untuk memberikan satu gambaran kepada kita bahawa solat ini, biasa kita akan bertanya apakah hikmah waktu solat itu. Subuh tu dilaksanakan pada waktu subuh, zuhur dilaksanakan pada waktu zuhur, asar dilaksanakan, kenapa kita tak boleh rangkum sekali? Maka tuan-tuan, kalau kita dapat lihat sejarah solat ini, sedikit sebanyak boleh memberikan jawapan kepada kita mengapa waktu solat ini, pelaksanaan solat ini dilaksanakan dalam waktu-waktu yang tertentu, 5 waktu itu. Baik, dan juga tuan-tuan, kalau kita lihat di sini ada juga kami masukkan berkaitan dengan waktu solat ini, khususnya tuan-tuan, kami kongsikan tentang perbahasan dari sudut dalil, dari sudut fiqh, dan bagaimana dalil dari sudut fiqh tu kami akan huraikan dari sudut ilmu falak. Dan kita akan bincangkan apa yang dimaksudkan dengan zawal, apa yang dimaksudkan dengan syafaq, apa yang dimaksudkan dengan fajar. Jadi perbahasan-perbahasan begini sebenarnya dapat dibincangkan dengan secara lebih dalam kalau sekiranya kita belajar ilmu falak. Kalau kalian belajar ilmu falak, dan ada juga kami masukkan dalam buku ini, dan mungkin lebih kepada praktikal lah sebenarnya, tapi insyaAllah moga-moga dalam siri kuliah kita nanti yang akan berlangsung ni, saya boleh cubalah untuk menerangkan secara sedaya upaya lah dalam ruang yang ada ini, bagaimana nak mengukur waktu solat ataupun kita nak menentukan waktu solat secara anggaran. Maksudnya
takribi, istilah yang digunakan oleh ulama-ulama falak, bagaimana untuk kita menganggarkan masuknya waktu zuhur, menganggarkan masuknya waktu asar dengan menggunakan kaedah-kaedah yang telah ditunjukkan oleh para alim ulama, disebutkan dalam kitab-kitab fiqh dan juga kitab-kitab falak seperti mana yang telah sebutkan tadi, hanya dengan menggunakan bayang, dengan menggunakan apa yang ada di sekeliling kita lah, pandangan, tanpa menggunakan pengiraan-pengiraan yang telah rumit, insya-Allah. Itu yang kami akan kongsikan bersama-sama dalam bab yang kedua ni, insya-Allah. Baik. Dan dalam bab yang ketiga, insya-Allah kita akan membincangkan pula berkaitan dengan arah kiblat, berkaitan dengan arah kiblat. Dan ini salah satu lagi daripada syarat daripada solat, di mana tajuk arah kiblat ini juga adalah satu tajuk yang kalau sekiranya kita bincangkan secara panjang lebar, maka dia berkait rapat bila berkaitan dengan kaedah menentukan arah kiblat, itu sangat berkait rapat dengan ilmu falak. Walaupun perbahasan asalnya adalah berkaitan dengan ilmu fiqh, tetapi bila kita bincang ilmu kaedah menentukan arah kiblat ini, dia sangat berkait rapat dengan perbahasan ilmu falak. Bahkan tuan-tuan, kalau antara rujukan yang menjadi rujukan kami dalam membincangkan tajuk ini memang kitab Sabilul Muhtadin dan juga kitab yang dikarang oleh Syekh Tahir Jalaluddin, Syekh Tahir Jalaluddin. Baik. Dan dalam bab ini juga kami cuba highlightkan tentang dari sudut pentakrifan ilmu arah kiblat, isu-isu yang berkaitan dengan pentakrifan arah kiblat ini, dan juga berkaitan kaedah ataupun sejarah, berkaitan dengan sejarah arah kiblat itu, dan juga apa yang lebih penting adalah kaedah bagaimana nak mengukur arah kiblat itu. Dan seperti mana yang telah saya sebutkan, kami telah sebutkan pada awal-awal perbincangan kita ini, bahawa perbincangan berkaitan ilmu falak ini bukanlah untuk mengira dalam bentuk yang panjang, pengiraan-pengiraan yang mengambil masa yang orang kata apa panjang, tetapi hanya pengiraan-pengiraan yang hanya melibatkan sedikit saja pengiraan, lebih kepada yang kita sebutkan tadi takribi, anggaran. Dan insya-Allah dalam bab yang ketiga ini ada kami masukkan berkaitan dengan kaedah-kaedah penentuan arah kiblat secara tradisional, dan juga tuan dalam bab yang ketiga ini juga kita gabungkan sekali lah dengan beberapa kaedah moden, tetapi masih lagi dalam bentuk takribi, masih lagi dalam bentuk anggaran, yang mana moga-moga bila selesai kita bincangkan bab yang ketiga ini, maka tuan-tuan sedikit sebanyak boleh menentukan arah kiblat untuk kegunaan secara individu lah, bila rumah ataupun dalam keadaan-keadaan tertentu, bila masuk dalam hutan, tapi tidaklah sesuai untuk kita menentukan masjid dan juga surau, kerana ia perlukan kepada ketepatan kejituan tinggi, maka diperlukan kepada kemahiran yang lebih tinggi, memerlukan kepada peralatan yang lebih berakurasi tinggi, maka itu kita serahkan kepada pihak wajib, terutama melibatkan Jabatan Mufti. Baik. Dan insya-Allah tuan-tuan, dalam bab yang keempat pula, insya-Allah tuan-tuan ada beberapa soalan-soalan di sini. Allahu Akbar. Ada Pak Susina Azhari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini guru kami Pak Susinan. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Susinan kerana sudi hadir juga dalam siri kuliah ini. Masya-Allah, tabarakallah. Baik, saya pernah jadi Pak Supir Dr. Susiknan waktu datang ke Malaysia. Baik, dalam bab yang keempat, insya-Allah kita akan membincangkan pula berkaitan dengan takwim, berkaitan dengan takwim. Dan seperti mana saya sebutkan tadi, antara buku yang menjadikan rujukan utama kami berkaitan dengan takwim adalah buku Pak Khair ini, Takwim Hijriah Khairiyah, Takwim Hijriah Khairiyah. Dan kita akan membincangkan berkaitan dengan sejarah ringkas takwim Hijri dan juga takwim Masihi. Dan insya-Allah kita akan membetulkanlah pandangan kita berkaitan dengan takwim Hijri dan juga takwim Masihi ini, yang kalau kita rujuk sebagai takwim sistem Qamariyah dan juga sistem Syamsiah ini, bagaimana kalau kita lihat Allah Ta'ala menjadikan matahari dan juga bulan itu manazil li ta'lamu adada sinina wal hisab. Allah Ta'ala sebut dalam Quran untuk kita mengetahui tentang jumlah adada sinin, iaitu jumlah tahun,
dan juga bagaimana pengiraannya. Maka insya-Allah tuan-tuan, dari sudut perbahasan kita, kami akan kongsikan tuan-tuan dengan ringkas bagaimanakah sistem ataupun bagaimanakah takwim Hijri dan juga takwim Masihi ini disusun dan apakah asas-asasnya, dan insya-Allah kami akan cuba highlightkan juga tentang bagaimana kelebihan takwim qamariyah yang menjadi pilihan ataupun yang menjadi rujukan bagi umat Islam, terutama bila membabitkan tentang soal-soal berkaitan dengan ibadah, di mana kita perlulah merujuk kepada takwim qamariyah ataupun hari ini kita sebut sebagai takwim hijrah, takwim hijrah. Dan dalam bab inilah juga insya-Allah tuan-tuan, kami akan berkongsi tentang dua jadual ataupun dua kaedah yang disusun oleh para alim ulama kita, iaitu merujuk kepada jadual natijatul daimah dan juga jadual yang kita jadual natijatul daimah ini adalah jadual yang disusun oleh Tuan Guru Haji Umar Yusof Sungai Bakap, dan juga jadual kaedah mencari awal bulan Hijri disusun oleh Tuan Haji Hasanuddin. Okey, baik. Dan kita akan bincangkan dalam bab yang keempat. Baik. Tuan-tuan, dalam bab yang kelima, insya-Allah tuan-tuan nanti pada 15 minit yang terakhir, nanti tuan-tuan saya akan berinteraksi dengan tuan-tuan dengan menjawab soalan-soalan daripada tuan-tuan lah, insya-Allah. Kerana malam ini hanya mukadimah, mungkin ada soalan-soalan berkaitan dengan buku yang bakal kita bincangkan ni, nanti saya akan jawab, insya-Allah. Baik. Dan dalam bab yang kelima, itu bab yang terakhir lah. Bab yang terakhir iaitu berkaitan dengan gerhana. Kami meletakkan bab gerhana ini sebagai bab yang terakhir untuk kita bincangkan, kerana saya pun teringat kepada pesan yang telah disebut oleh Tuan Guru, guru kami, iaitu Tuan Haji Ghani, almarhum Tuan Haji Ghani, dalam bukunya membincangkan tentang bab gerhana ini, menyatakan bahawa bila kita nak mengajar falak ini, maka gerhana tu biarlah diletakkan di hujung sekali dalam tajuk-tajuk yang nak kita bincangkan. Dan kalau saya lihat pun buku-buku yang dikarang oleh para alim ulama kita berkaitan dengan ilmu falak, memang mereka meletakkan bab gerhana ini sebagai bab yang terakhir untuk dibincangkan. Kerana apa? Kerana dari sudut pengiraannya terlalu panjang, sehingga kalau kita letakkan pada bab yang pertama, maka ditakuti disebut dalam buku itu, takut nanti murid ataupun orang yang belajar tu akan lari, kerana melihat kepada panjangnya pengiraan ilmu falak ini. Sedangkan ada lagi pengiraan-pengiraan yang kalau kita highlightkan, seperti mana yang telah kita sebutkan dalam buku ini, berkaitan dengan arah kiblat, berkaitan dengan waktu solat, pengiraan-pengiraan ataupun kaedah-kaedah menentukannya lebih mudah dan lebih ringkas, lebih ringan. Dan diharapkan bila kita dah belajar berkaitan waktu solat, berkaitan dengan arah kiblat, barulah kita mengira pula berkaitan dengan anak bulan, barulah selepas itu kita belajar bagaimana untuk menentukan ataupun mengira berkaitan dengan gerhana. Tapi tuan-tuan, dalam buku ni kami tidak menyatakan kaedah mengira gerhana ini. Cuma ada sedikit sahaja contoh pengiraan secara ringkas dalam pengiraan yang telah disebutkan dalam kitab Sulam An-Nayyirah ini. Itu pun hanya secara ringkas saja untuk kita mencari ataupun menganggarkan berlaku ataupun tidak gerhana pada tarikh-tarikh yang kita jangkakan berlaku gerhana tersebut. Dan tuan-tuan, perbahasan berkaitan dengan bab yang kelima ini, kita akan melihat kepada istilah gerhana, untuk kita melihat kepada sejarah, kepada perbahasan berkaitan gerhana ini secara ringkas. Dan kemudian perbahasan itu juga seperti mana sebelum ini, kita akan dasarkan kepada perbincangan ini kepada Al-Quran, kepada hadis, dan juga pada penjelasan-penjelasan yang telah berikan para ulama. Dan insya-Allah tuan-tuan, satu perbahasan yang saya yakin menarik untuk kita sama-sama menyelusuri tentang perbahasan ini. Dan juga tuan-tuan, sedikit kita akan masuk dalam geometri berkaitan gerhana ini, yang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan inna syamsa wal qamar ayatani min ayatillah.
sesungguhnya matahari dan bulan itu adalah dua tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sinilah tuan-tuan, insya-Allah kita akan membicarakan berkaitan dengan keistimewaan gerhana itu, sehingga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa gerhana ini adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Matahari dan bulan itu adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tuan-tuan, insya-Allah pengiraan seperti mana yang saya sebutkan tadi ni, kita hanya akan ambil surface sajalah, kita hanya membincangkan secara ringkas saja berkaitan dengan perbahasan pengiraan gerhana itu, kerana tuan-tuan, kami juga telah menyusun satu buku berkaitan dengan gerhana ini yang lebih detail lah perbincangannya itu, iaitu Rahsia Gerhana Menurut Islam. Tuan-tuan, ini buku ini lebih detail perbincangannya berkaitan dengan gerhana dari sudut perspektif Islam, Quran Sunnah, bagaimana Islam memandang gerhana ini sebagai salah satu daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Gerhana ini juga sebagai apa yang disebut sebagai hin ataupun amaran tentang kedatangan kiamat. Dan ada beberapa topik-topik yang menarik untuk kita bincangkan gerhana, ada kami masukkan dalam buku ini, tapi tak sempat kami nak masukkan dalam buku Mukhtasar ini kerana terlalu panjang perbincangannya, jadi kita bincang secara ringkas-ringkas saja, insya-Allah. Baik. Dan tuan-tuan, itulah 5 bab yang bakal kita bincangkan pada masa-masa kuliah yang akan datang berkaitan dengan ilmu falak ini. Dan insya-Allah tuan-tuan, menjadi hasrat kami lah supaya buku ini dalam perbincangan ini nanti insya-Allah tuan-tuan dapat mendapat penjelasan berkaitan dengan kedudukan ilmu falak ini, yang mana ia bukanlah satu ilmu yang asing di dalam Islam. Bukanlah yang asing dalam Islam, bahkan ilmu falak ini adalah satu ilmu yang sangat hampir dengan Islam. Bahkan dalam Al-Quran sekalipun terlalu banyak ayat-ayat yang menyebutkan tentang perbahasan mengenai bumi, mengenai matahari, mengenai bulan, mengenai langit as-samawat, perbahasan-perbahasan mengenai an-nujum, bintang, al-kawakib, planet-planet dan sebagainya. Terlalu banyak ayat-ayat yang menyuruh kita memerhatikan perjalanan matahari, bulan, siang dan juga malam itu, dan semua ini adalah perbahasannya telah disebutkan dalam ilmu falak. Maka sebab itulah ilmu falak ini bukanlah satu ilmu yang asing di dalam Islam. Ia satu ilmu yang menjadi suatu perbincangan yang cukup dominan satu ketika dulu dalam tamadun Islam. Kalau kita lihat dalam tamadun Abbasiyah, ketika mana kemuncaknya di mana Khalifah Al-Ma'mun dengan terbinanya Baitul Hikmah di Baghdad ketika itu adalah antara kemuncak di mana ilmu falak ini telah mendapat tempat yang sangat tinggi. Yang sebelum itu pun sudah pun ada dalam Khilafah Umayyah, dan selepas daripada jatuhnya kerajaan umat Islam di Baghdad, kemudian disambut di Andalusia, dan kemudian disambut di tamadun yang telah dibina di sebelah timur oleh Tamerlane. Dan kemudian itulah ilmu ini dipecah-pecahkan, dan perbahasan-perbahasannya itu kemudian menyerap masuk dalam bidang fiqh dan sebagainya. Tapi bagaimanapun yang disebutkan di sini bahawa bagaimana ilmu falak ini adalah satu ilmu yang sangat rapat dengan umat Islam, dan adalah suatu kerugian kepada kita kalau sekiranya kita membiarkan ilmu ini tanpa ada usaha untuk kita mempelajari, terutama berkaitan paling kurang tuan-tuan, perbincangan ilmu falak ini adalah berkaitan dengan perbahasan fiqh berkaitan dengan waktu solat, arah kiblat. Selalu saya kongsikan bersama dengan pendengar ataupun bersama dengan jemaah masjid dan juga surau. Saya selalu kongsikan bagaimana kalau sekiranya tuan-tuan, kalau sekiranya tidak ada orang lagi yang mempelajari ilmu falak ini, bagaimana ketika mana kita nak melakukan solat, bagaimana kita nak melakukan solat, di mana kita nak menentukan waktu solat itu, ketika mana kita nak melaksanakan solat zuhur, asar, maghrib, isyak, dan tambah lagi bila berkaitan dengan maghrib itu waktu kita nak berbuka puasa, maka katakanlah tidak ada seorang pun di kalangan kita yang boleh sekurang-kurangnya untuk mengira tentang waktu maghrib itu bila masuknya. Sehingga terpaksa kalau kita merujuk kepada orang yang bukan Islam, di mana maruah kita sebagai umat Islam? Bila kita nak melakukan ibadat solat, kita nak menentukan arah kiblat, maka
alangkah kata apa teruknya kalau sekiranya dalam kita nak menentukan arah kiblat, kita terpaksa merujuk juga kepada orang bukan Islam. Maka di situlah tuan-tuan betapa pentingnya umat Islam terus menguasai ilmu falak ini. Sepaling kurangnya adalah, walaupun mungkinlah kita kata yang kita juga tidak dapat larilah daripada berinteraksi dengan orang bukan Islam, dan dari sudut ilmu tidak ada masalah pun sebenarnya untuk kita berinteraksi dengan mereka. Al-hikmatu dhalatul mu'min. Hikmah itu adalah balang kehilangan umat Islam. Kutiplah di mana saja kita jumpa, tidak ada masalah. Dan dalam konteks kita di Malaysia sekalipun, maknanya kita tidak ada masalah. Tetapi tuan-tuan, maknanya sepaling kurang maknanya kita perlulah menguasai ilmu falak ini dalam konteks fardu kifayah, insya-Allah. Baik. Dan insya-Allah tuan-tuan, dalam buku ini juga kami cuba highlightkan bagaimana ilmu falak ini sebenarnya ada sandarannya, walaupun pandangan ini kami cuba kemukakan, ya tuan-tuan, mungkin dia perlu kepada pemerhatian ataupun kajian lanjut bagaimana adanya pandangan-pandangan yang menyatakan bahawa ilmu falak ini adalah ilmu yang diturunkan bersama-sama dengan wahyu yang menerusi para nabi dan juga para rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia. Maka contohnya apa yang kita biasa dengar berkaitan dengan asal ilmu falak ini, yang seperti mana yang telah ditulis oleh Profesor Mahdi Dr. Ma'rufah berkaitan dengan ilmu falak ini. Ada mengatakan bahawa ilmu falak ini asalnya daripada Nabi Idris AS. Ada yang mengatakan yang ilmu falak ini asal daripada Nabi Daniel. Itu insya-Allah akan kita kongsikan. Tapi nak sebutkan di sini bahawa ilmu falak ini adalah satu ilmu yang ada sanadnya lah, ada susul galurnya daripada Islam. Dan tuan-tuan, kami juga berharap dalam perbincangan ini moga-moga tuan-tuan para asatizah yang mengajar berkaitan dengan kitab-kitab fiqh dapat juga mengetahui tentang term-term, istilah-istilah yang juga disebutkan dalam kitab fiqh. Kitab fiqh itu yang berkait rapat dengan ilmu falak. Contoh seperti mana yang telah saya sebutkan tadilah, bila kita bincang tentang waktu solat, kita ada sebut tentang zawal, kita akan sebutkan tentang syafaq, kita akan sebutkan tentang fajar. Bila kita bincangkan tentang arah kiblat, maka kita ada berbincangkan tentang bagaimana kaedah menentukan arah kiblat itu. Bila kita bincangkan tentang takwim, kita akan bincang tentang hilal, kita akan bincang tentang fasa ijtima', fasa istiqbal. Jadi ini semua adalah perbincangan-perbincangan yang ada disebutkan dalam kitab-kitab fiqh, tetapi perbincangan lanjut ataupun dia punya huraian lanjutnya itu adalah dalam bidang ilmu falak. Jadi moga-moga tuan-tuan dapat juga membantu para asatizah memahami beberapa istilah-istilah yang ada dalam kitab-kitab fiqh, insya-Allah. Dan secara umumnya tuan-tuan dapatlah menjadi panduan kepada masyarakat umum yang mencari-cari buku rujukan ataupun mencari-cari jawapan kepada isu-isu berkaitan dengan falak ini. Dan terakhirnya tuan-tuan, sebelum saya buka untuk sesi soal jawab ini, buku ini saya rasa sambil-sambil kita baca, maka tuan-tuan bolehlah ataupun saya pun akan betulkan beberapa kesilapan yang mungkin dari sudut typo, dari sudut ejaan dan sudut fakta. Dan tuan-tuan pun nanti bolehlah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang sama-sama membaca dengan saya, insya-Allah moga-moga dapat membetulkan kesilapan buku ini. Kerana tuan-tuan, buku ini yang seperti mana saya sebutkan tadi bukanlah buku ilmiah. Buku ini hanya catatan kami daripada kuliah-kuliah masjid dan juga surau. Maka tuan-tuan mungkin terbuka ataupun terdedah kepada kesilapan kerana tidak melalui proses dari sudut ilmiah hanya untuk disemak dan sebagainya. Maka insya-Allah tuan-tuan, di sambil-sambil kita baca buku ini, maka saya pun ingin membuka kepada tuan-tuan kalau sekiranya ada beberapa perkara yang menimbulkan kemuskilan ataupun kesilapan-kesilapan fakta yang saya lihat, insya-Allah moga-moga tuan-tuan yang mengikuti kuliah kita ini berpanjangan, insya-Allah pada masa-masa yang akan datang, Jadi insya-Allah tuan-tuan, saya cuba lihat kepada beberapa soalan yang telah dikemukakan di dalam ruangan komen pada malam ini. Insya-Allah sahabat-sahabat kita ramai di sini memberikan salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang ada mungkin saya kenal di sini, ada yang saya tak kenal. Dan insya-Allah tuan-tuan, Muhammad Syafiq ada sikit soalan, berapa muka surat buku ini? Baik, buku ni
tuan-tuan ada lebih kurang dalam tak tebal pun, lebih kurang halamannya dalam 100, semualah halaman yang bercetak tu tuan-tuan adalah 179, termasuk penutup, termasuk penutup. Dan tuan-tuan kalau sekiranya kalau ditanyakan harga buku ini dalam lingkungan 50 hingga 45 ringgit lah tuan-tuan, dijual di sama ada dari Facebook Baitul Hikmah, dan juga kalau saya dapat lihat pun ada juga dijual di kedai-kedai buku yang menjual secara online pun ada. Dan kalau sekiranya tuan-tuan nak cuba menghubungi saya sendiri, insyaAllah pada saya pun ada beberapa buah buku lah yang ada dalam simpanan saya, insyaAllah saya pun boleh postkan kepada tuan-tuan sekiranya tuan-tuan berminat. Kalau tuan-tuan yang ada dalam tempoh ataupun dalam ada PKP ni sukar pergi ke kedai mendapatkan buku, insyaAllah tuan-tuan boleh WhatsApp ataupun menghubungi saya, insyaAllah tuan-tuan, ataupun tuan-tuan boleh berhubung dengan pihak urusia daripada Jabatan Mufti Negeri Sembilan untuk membeli buku ini, insyaAllah ya. Baik, saya cuba lihat lagi tuan-tuan dalam perkongsian kita tadi, insyaAllah. Alhamdulillah, terima kasih banyak tuan-tuan. Yang sangat-sangat baik kerana memberikan ruang untuk ini. Alhamdulillah tuan-tuan, di samping tuan-tuan berada di rumah kita dengan Falak ini, di samping guru-guru kami yang lain jugalah yang juga bersiaran dalam Jabatan Mufti Negeri Sembilan ini seperti Al-Fadhil tuan-tuan berkaitan dengan Falak sebenarnya. Baik, insyaAllah, terima kasih banyak. Alhamdulillah. Abu Muhammad benar Ustaz ingin lebih memahami istilah fiqah berkaitan dengan Falak. Baik, terima kasih tuan Abu Muhammad memberikan komen bahawa seperti mana saya sebutkan tadilah, ini juga pesan daripada guru kami Al-Fadhil Ustaz Wan Hafiz daripada Jitra. Disebutkan bahawa kita ada istilah-istilah yang sangat, orang kata apa, sangat kalau saya boleh, sangat teknikal lah, sehingga kalau kita tak belajar mufalak, maka sukar untuk kita membahaskan secara panjang lebar berkaitan dengan contohnya bila kita nak sebut tentang zawal, bila kita nak sebutkan tentang syafa', bila kita nak sebutkan tentang hilal itu sendiri, hilal itu sendiri, anak bulan yang kita sebut anak bulan itu sendiri, sebenarnya ada penerangan yang agak, orang kata apa, teknikal lah dari sudut ilmu falak, yang insyaAllah kalau kita mengetahuinya berkaitan dengannya, insyaAllah. Baik. Cuma ejaan falak itu kalau dieja dalam bahasa Melayu tu F-A-L-A-K F-A-L-A-K, kerana dalam bahasa Arabnya falam kaf. InsyaAllah tuan-tuan, ini pun kita akan bincangkan dalam perbahasan kita, bagaimana istilah ataupun term ilmu falak itu, yang kalau kita tengok dalam Quran ataupun dalam bahasa Arab ada falak, falam kaf, dan ada falaq, qul a'udzu birabbil falaq. Jadi bunyinya hampir lebih kurang sama, tetapi ada makna yang berbeza. Tapi insyaAllah kita akan cuba kaitkan apakah kaitan ataupun hubung kait antara falak dengan falaq. Bahkan dalam Quran pun ada juga ejaan falam kaf, tapi kita tak baca falak, kita baca fulk. InsyaAllah kita akan bahaskan dalam pentakrifan nanti, insyaAllah. Baik tuan-tuan, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Terima kasih banyak tuan-tuan. Ada yang bertanyakan tentang harga sebagaimana saya sebutkan tadi, ada yang menjual dengan RM50, ada yang menjual dengan RM55, ada yang menjual RM45. Jadi tuan-tuan tengoklah macam mana. Jadi kalau tuan-tuan yang nak beli direct dengan kami penulis, insyaAllah boleh WhatsApp pada kami sendiri, insyaAllah saya akan reply nantilah. Baik, Alhamdulillah. Oh, line tak apa clear tadi
Saya minta maaf tuan-tuan, terputus-putus pula tadi kalau sekiranya. Saya minta maaf kalau sekiranya tadi ada terputus-putus. Baik, untuk orang awam, kaedah yang paling mudah ukur kiblat macam mana? InsyaAllah tuan-tuan, itu kami akan bincangkan dalam bab yang akan datang, bila kita membincangkan tentang perbahasan berkaitan dengan arah kiblat ni, arah kiblat. Bagaimana kaedah untuk kita menentukan arah kiblat dengan paling mudah. Biasanya kalau kita kalau orang tanya saya bagaimana kaedah yang paling mudah untuk kita mengukur kiblat, antara kaedah yang paling mudah adalah dengan menggunakan kompas lah, dengan menggunakan kompas. Itu antara kaedah yang paling mudah. Tapi ada caranya bagaimana kita nak mendapatkan nilai yang tepat dengan menggunakan kompas, insya-Allah. Lain betul-betul saya minta maaf tuan-tuan, mungkin lain tak apa elok, saya minta maaf. Baik, kalau kita tengok di sini komennya penghujung-penghujung ni ada lain tak apa nak cantik, lain tak apa nak clear, putus-putus tuan-tuan, saya minta maaf. InsyaAllah nanti pada yang akan datang, insyaAllah saya akan cuba perbaiki sikit lah tentang hal ini. Dan saya minta maaf tadi pada awal pembincangan kita tadi, tuan-tuan tak dapat dengar saya bercakap. InsyaAllah lepas ni insyaAllah tak bulan lagi lah. Baik, saya cuba scroll balik dekat atas kalau sekiranya ada perbahasan yang ataupun soalan-soalan yang saya tertinggal. Okey, insya-Allah tuan-tuan. Okey. Okey. Dan saya tunjukkan sekali lagi tuan-tuan, buku ini adalah buku Mukhtasar Ilmu Falak. Buku Mukhtasar Ilmu Falak, kalau saya boleh tunjukkan sikit tentang isi kandungan buku ini supaya tuan-tuan pun boleh dapat lihat dengan jelas. Seperti mana saya sebutkan tadi tuan-tuan, bab-bab apa yang tu. Dan insyaAllah buku-buku yang beli, saya akan cuba tanda tangan lah dari dalam buku ni. Dan di sini ada mukaddimah perbahasan berkaitan dengan ilmu falak, insyaAllah tuan-tuan. Dan ada contohnya beberapa rajah-rajah yang saya scan daripada kitab asalnya. Contohnya macam rajah inilah tuan-tuan, rajah ini berkaitan dengan konsep kosmologi ataupun konsep alam. Kalau kita kata solar system kita lah, yang saya ambil daripada kitab Khulasah Al-Wafiyah, Khulasah Al-Wafiyah, yang mana tuan-tuan mungkin buku ini, rajah ini, kalau nak kita lihat dengan lebih lanjut boleh rujuk pada kitab lah. Tapi saya scan untuk tatapan kita, bagi kita dapat satu gambaran bahawa perbincangan berkaitan dengan kata solar system ataupun berkaitan dengan konsep geosentrik ini pun telah ada disebutkan oleh para ahli ulama kita. Dan juga tuan-tuan beberapa kaedah yang insya-Allah saya nak sebutkan di sini. Contohnya tuan-tuan berkaitan dengan kaedah menentukan waktu solat berdasarkan kepada kaedah-kaedah tradisional yang cuba kami nyatakan dalam bentuk ini. Contohnya tuan-tuan, ini gambaran bagaimana pengukuran waktu solat ataupun kita nak menentukan waktu zuhur itu dengan menggunakan apa yang kita kata tongkat istiwa. Tongkat istiwa ini satu rajah yang simple sajalah tuan-tuan, dan peralatan-peralatan yang sangat simple saja. Kami menggunakan pensel, bulatan dan hanya merujuk kepada bayang sahaja. Dan kaedah bagaimana nak menentukan contohnya waktu asar ada kami nyatakan dalam buku ini. Mana gambar rajah ni? Ini tuan-tuan, ini kaedah bagaimana nak menentukan waktu asar dengan menggunakan 7 langkah, apa yang disebut dalam kitab ada ni. Dan ada beberapa kaedah lain lah yang juga mudah untuk kita bincangkan tentang waktu asar ni tuan-tuan. Dan antara lainnya juga kalau kita lihat kepada kiblat, kiblat tuan-tuan. Okey, ini antara rajah kiblat yang telah dimasukkan dalam Wikipedia. Ada kami yang masukkan dalam ini sebagai rujukan ataupun sebagai tatapan kita bahawa bagaimana rajah-rajah kiblat yang juga telah disusun oleh para alim ulama kita satu ketika dulu.
dan kita akan bincangkan tentang bagaimana perbahasan penentuan arah kiblat dengan menggunakan burus-burus. Dan insya-Allah tuan-tuan, dalam buku ini juga ada kami masukkan jadual azimut kiblat, jadual azimut kiblat di seluruh Malaysia dan termasuk juga di Brunei dan di Singapura, azimut kiblat secara umum lah, 291, 292, 293 di mana tuan-tuan berada. Jadi dengan menggunakan kompas, tuan-tuan boleh menggunakan nilai azimut kiblat ini untuk menentukan arah kiblat, insya-Allah. Seperti mana yang soalan tadi tanya bagaimana nak menentukan arah kiblat, dan tuan-tuan, berkaitan dengan takwim, ini antara jadual takwim yang insya-Allah akan kita belajar nanti secara ringkas, bagaimana nak menentukan awal hari bulan dalam setiap bulan dan takwim hijri dan juga takwim masihi, insya-Allah kita akan bincangkan nanti. Dan ini yang jadual asalnya. Jadual asal ada kami masukkan dalam buku ini, jadual natijatul daimah. Dan terakhirnya tuan-tuan, bila membincangkan tentang gerhana, tuan-tuan, ada kami scan daripada kitab asal Sulam An-Nayyirah ini. Sulam An-Nayyirah ini saya kira yang berbahagia Pak Susina Azhari, seorang yang sangat mahir lah dalam kitab Sulam An-Nayyirah ini. Hanya saya cuma scan untuk tatapan kita bagi menunjukkan bagaimana bernilainya tuan-tuan khazanah ilmu yang ada dalam ilmu falak ni, insya-Allah. Baik, jadi saya rasa setakat itu saja tuan-tuan pada malam ini untuk kita sesi pertama pada malam ini, insya-Allah. Saya minta maaf tuan-tuan kerana gangguan pada awal perbincangan kita tadi, tuan-tuan tidak dapat dengar suara saya. Dan insya-Allah pada masa-masa akan datang saya akan cuba lagi perbaiki perbahasan ataupun diskusi ini. Dan juga kalau sekiranya ada apa-apa komen, tuan-tuan boleh maklumkan kepada Urus Setia dan insya-Allah saya akan cuba perbaikilah pada masa-masa akan datang. Dan saya mohon maaf atas kesilapan ataupun ketidaklancaran dalam perbincangan ini, kerana tuan-tuan saya pun tak biasa sangat untuk webinar ini ataupun nak berbicara secara online ni. Nampak agak pelik bila bercakap seorang-seorang. Jadi insya-Allah moga-moga nanti pada sesi-sesi yang akan datang Allah Ta'ala permudahkanlah segala urusan dan Allah lancarkan segala perbincangan kita ni, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, kalau sekiranya tuan-tuan berminat, nanti tuan-tuan saya akan tinggalkan nombor telefon saya pada ruangan komen ni. Jadi tuan-tuan boleh WhatsApp saya lah kalau sekiranya berminat nanti, insya-Allah, untuk menghubungi saya untuk dapatkan buku ini. Dan saya cuba lihatlah ada berapa lagi naskah yang tinggal sebelum, kalau sekiranya tak ada, nanti saya akan berhubung dengan pihak penerbit untuk lanjut, insya-Allah. Jadi terima kasih banyak kepada tuan-tuan yang mengikuti kuliah kita pada malam ini. Terima kasih kepada bahagian falak dan semua maklumat Jabatan Mufti Negeri Sembilan yang diwakili oleh sahabat kita Al-Fadhil Ustaz Khairul Anwar, ada Ustaz Rashidi, Ustaz Samsul dan lain-lain. Dan ucap terima kasih kepada sahabat-sahabat kita yang telah mengikuti program kita selama hampir sejam, lebih pada sejam ni. Terima kasih banyak dan moga-moga insya-Allah manfaat apa yang saya kongsikan pada malam ini. Jadi kita akhiri dengan tasbih kifarah dan surah Al-A'la. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, saya akan tinggalkan nombor telefon saya pada ruangan komen. Jadi tuan-tuan boleh berhubunglah, insya-Allah, dengan saya kalau sekiranya berminat. Wallahu ta'ala alam.